Kemudian Imam Ghazali memetik satu lagi ayat, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana dan dengan pengajaran yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. Kemudian dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, bahawasanya dengan sebab kamu diberi petunjuk oleh Allah akan seseorang, lebih baik bagi kamu daripada dunia dan isinya. Sebab kita ni ada ajar, ada berdakwah, ada bagi tahu kepada seseorang, dan orang tu dia berubah, yang itu lebih baik daripada dunia dan isinya kepada kita yang ajak ni tadi. Jadi antara kelebihan mengajar ni, terutamanya ilmu agama, dikatakan tadi lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebagaimana yang saya sebutkan, mengajar ni dia ada banyak jenis. Ada mengajar yang secara rasmi, ada secara tak rasmi, ada yang sekadar bagi isyarat, dan ada yang sekadar tunjuk contoh. Yang pertama, mengajar secara rasmi, macam malam inilah. Malam ini saya bagi tahu ada satu golongan yang akan dapat perlindungan Allah pada hari akhirat, iaitu orang yang selalu berzikir ketika sunyi sehingga mengalir air mata dia. Jadi tuan-tuan balik ke rumah, tuan-tuan buat. Itu mengajar secara rasmi. Mengajar secara tak rasmi, kita tak buat kuliah, tapi kita berjalan-jalan-jalan jumpa dengan kawan. Jumpa kawan kita di jalan ni, kita ajak dia datang ke surau, sembahyang di surau ataupun sembahyang di masjid. Itu mengajar secara tak rasmi. Yang ketiga, nak mengajar secara rasmi dia tak mampu, nak mengajar secara tak rasmi pun dia tak berani nak cakap, jadi dia bagi isyarat. Dia nak pergi sembahyang, lalu rumah jiran dia duduk di depan tangga, dia pun tunjuk dia. Dia tunjuk dia, maksud dia nak pergi surau. Itu pun dah kira mengajar lah tu. Kira mengajar lah. Kalau orang tu ikut, itu yang dikatakan tadi lebih baik daripada dunia dan isinya. Saya teringat ada sekumpulan jemaah tabligh, mereka ni orang luar negara, dia pergi ke Sarawak. Bayangkanlah orang dari luar negara pergi ke Sarawak pula, mereka nak berhubung dalam bahasa apa? Macam mana jemaah tabligh ni dia nak dakwah kepada orang tu? Nak cakap tak boleh. Jadi cara dia, bila sampai saja waktu sembahyang, ahli jemaah tabligh tadi ni dia masuk ke kampung-kampung tu, dia ketuk dinding rumah. Dia sebut as-solah, as-solah, sembahyang yang tu je. Sebab nak cakap dia pun tak reti bahasa sana, orang sana pun tak faham bahasa dia. Yang keempat, nak mengajar secara rasmi macam malam ni dia tak mampu, nak ajar secara tak rasmi, nak cakap dengan orang pun dia tak mampu, dia segan, nak bagi isyarat pun dia tak boleh juga. Tunjuk contoh, itu pun dikira mengajar juga. Tiap-tiap kali keluar dari rumah, dia tutup aurat. Dia nak sidai kain contohnya, lepas basuh nak sidai kain di ampayan, dia ambil tuala tutup, orang perempuan. Jiran sebelah rumah tengok, jiran tu dia sidai kain di luar, biasa tak tutup aurat. Tapi sebab dia tengok kita tadi ni, walaupun kita tak bercakap, dia terasa, aku pun nak tutup jugalah. Jadi sejak hari tu dia pun keluar rumah, dia pun pakai tuala juga. Itu pun sebenarnya mengajar juga tu. Jadi mengajar ni ada beberapa jenis. Ada mengajar secara rasmi, ada mengajar secara tak rasmi, ada yang sekadar melalui isyarat, dan ada yang dengan tunjuk contoh saja. Jadi kita buatlah mana yang termampu. Kalau dapat 4-4 lagi bagus, kan? Seterusnya, satu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini dia tidak berada dalam kitab Ihya pada bab yang sedang kita bincangkan, tapi saya ambil daripada kitab yang lain sebab dia ada kaitan. Maksud hadis ini, sesiapa yang mengajak ke arah kebaikan, dia akan mendapat balasan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutnya, tidak kurang walaupun sedikit. Tidak kurang walaupun sedikit.
Sesiapa yang mengajak ke arah kesesatan, ke arah kejahatan lah ni, dia akan mendapat dosa sebagaimana dosa orang yang melakukannya, tidak kurang walaupun sedikit. Ini hadis sahih. Kita ajak orang buat satu kebaikan, orang tu ikut, pahala kita dapat dah. Pahala dia ikut kita tadi tu dapat lagi. Contohnya, kita ajak orang datang ke majlis ilmu, ada ceramah di masjid, kita ajak orang. Kita pergi tu kita dah dapat satu bahagian pahala dah. Orang yang kita ajak tadi dia pergi pula, pahala dia pergi tu pun kita dapat juga. Dah 2 kali ganjaran. Dia pula ajak pula kawan dia, ajak pula keluarga dia, dapat 5-6 orang lagi. Walaupun kita ajak tadi 1 orang saja, tapi 5-6 orang punya pahala tu kita dapat juga. Jadi untung berganda. Dia macam multi level marketing. Kita buat kerja sikit di atas tu, tapi orang bawah kita buat, kita pun dapat juga. Yang masalah dia, kalau kita ajak ke arah kesesatan, yang ni rugi banyak. Contohnya kita ajar budak-budak main judi. Kita dah mahir dah main judi ni. Kita main-main, budak pun datang. Mai, aku ajar kamu main. Dosa kita dah satu. Kita ajar dia tadi, dia pula tahu main judi, dia berjudi, dia pun dapat dosa, kita pun dapat dosa. Dah 2 kali ganda dah dosa kita. Lepas tu dia pergi pula jumpa kawan-kawan dia. Semalam aku belajar main judi lah dengan pakcik tu. Mai, aku ajar kau ni. Cara dia begini. Dia kumpul pula 5-6 orang lagi, dia ajak pula. Semua tu dosa, kita pun dapat. Mereka pun dapat, kita pun dapat. Jadi rugi. Kita berdakwah ke arah kebaikan ni banyak untung. Kita berdakwah ke arah keburukan banyak rugi. Jadi sungguh pun kita membicarakan banyak hal agama. Sebenarnya mengajar ni tak semestinya ilmu agama. Kita ajar orang memasak, dapat pahala juga sebab benda baik. Orang tu esok dia ajar orang lain, pahala tu mengalir kat kita lagi. Ajar memasak, ajar cara berkebun, dapat pahala juga. Ajar cara bertukang rumah, dapat pahala juga. Kata Sayyidina Umar, barang siapa menceritakan suatu hadis lalu diamalkan orang, maka baginya pahala seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Cerita hadis, macam hadis tadilah, 7 golongan yang dapat perlindungan Allah. Salah satunya bersedekah dalam keadaan orang lain tak tahu. Kita mengajar hadis tu dan orang lain buat, pahala orang tu bersedekah, kita pun dapat juga. Itu maksud dia.